أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ إلا هالك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin hadirat, muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Darus Salam. Ubah tadi kita memang perkhabaran gembira lah bahwa surau Darussalam ini sudah berubah statusnya kepada Masjid Darussalam. Saya sempat ambil signboard di luar biar jadi kenangan lah. Nanti ambil dulu gambar, lepas itu bawa buang. Lepas ini akan berubah menjadi Masjid Darussalam. Jadi saya bagi pribadi saya lah dan juga kepada Masjid Syakirin mengucapkan tahniah kepada JKP Masjid Darussalam kerana diberikan penghormatan untuk memegang dan memikul amanah istilah kita mengembangkan tugas yang lebih besar, sebuah tugas menjayakan istilah kita amanah sebagai masjid ini besar. Kalau surau kecil sikit. Dari sebab itulah kita ingin sama-sama bukan sekadar bergembira, tetapi dia adalah satu amanah yang perlu tuan-tuan dan kita semualah fahami dan juga berusaha untuk sama-sama memikul. Jadi tahniah ini bukan hanya kepada JKP tetapi juga kepada semua pihak KK, penduduk, jamaah yang telah bersungguh-sungguh untuk menjayakan misi perubahan status surau Darussalam kepada Masjid Darussalam ini. Dan ini tidak terhenti sekadar kita berjaya untuk istilah kita melihat perubahan misi, perubahan status, tapi juga perubahan dari segi fungsi masjid sebagai masjid, yaitu menjadikan masjid sebagai pusat kemasyarakatan. Ini saya percaya dan saya yakin bahawa pengurusi kita Haji Ismail dan juga barisan JKP mempunyai keupayaan untuk sama-sama berganding bahu menjayakan misi untuk memasyarakatkan masjid, menjadikan masjid ini sebagai tempat masyarakatnya bernaung, tempat masyarakat untuk bersadu, tempat dia mengadu masalah, tempat sama-sama duduk berbincang dan sebagainya, dan juga tempat beribadah kepada Allah. Kalau kita perhatikan di zaman Rasulullah SAW, masjid adalah tempat segala-galanya. Kalau kita perhatikan Rasulullah ketika baginda sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Mekah ke Madinah, yang pertama-tama sekali yang Rasulullah bina adalah masjid. Sebelum sampai ke Madinah, Rasulullah sampai ke Quba. Sampai di Quba Rasulullah membangunkan masjid. Sampai hari ini pun Masjid Quba ini menjadi tempat di mana jamaah haji ataupun umrah memang
setelah kita tidak ketinggalan untuk pergi ke situ. Memang digalakkan sangat. Tak ada orang yang pergi haji dan umrah dia tak sempat pergi ke Kuba. Bahkan dia macam dalam tidak sah kalau dia tidak pergi ke Kuba. Tinggal Rasulullah menyebut sesiapa yang berwuduk di rumah kemudian datang pergi ke Masjid Kuba ni, maka seolah-olah dia ada, maksudnya baginya pahala umrah. Tengok banyak pahala itu Kuba. Sampai sekarang pun maksudnya umat Islam pun datang ke situ untuk mendapat kelebihan fadilat sembahyang 2 rakaat di Masjid Kuba. Selepas itu Rasulullah pun meneruskan perjalanan sampai ke Madinah, dan Rasulullah SAW membiarkan untanya dibiarkan untuk berjalan sehingga sahabat Ansar yang ada di Madinah ni menarik unta ini. Mereka mengharapkan agar Rasulullah ni datang ke rumah mereka dan tidur di rumah mereka. Rasulullah kata, da'hu, biarkan unta ini, sesungguhnya dia makmurah. Sesungguhnya unta ini diperintah oleh Allah SWT. Di mana dia berhenti, di situlah nanti Rasulullah akan turun, di situlah nanti masjid akan dibina. Sehingga akhirnya unta ini berhenti di situ. Maka Rasulullah SAW turun dan salah seorang sahabatnya diberikan penghormatan untuk istilah kita menerima Rasulullah SAW sebagai tetamu, dan di tempat inilah dibinanya masjid oleh Rasulullah SAW. Jadi masjid ini sangat penting dalam institusi kemasyarakatan. Dia adalah institusi yang sangat penting. Oleh sebab itulah bukan sekadar kita membangun masjid, tetapi juga memahami masjid sebagai tempat untuk memajukan masyarakat, memajukan ahwal dunia dia, memajukan juga ahwal ataupun hal ahwal akhirat dia. Itu yang sangat-sangat penting. Jadi kita mengharapkan agar usaha-usaha ini tidak putus, maksudnya terus-menerus mencari berbagai-bagai cara untuk mengisi masjid yang sudah ada. Surau selama ini alhamdulillah sudah berubah menjadi masjid. Dan bagaimana kita nak mengisi masjid ini menjadi masjid yang memang orang memerlukan masjid ni. Macam istilahnya ikan, dia tidak boleh dikeluarkan daripada akuarium, dia akan mati. Dan begitulah manusia ni yang beriman, dia tidak boleh keluar begitu lama daripada masjid. Maksudnya dia kena masuk lagi, datang lagi. Dalam 5 waktu ni dah keluar, datang lagi. Kalau dia meninggalkan masjid, maka iman dia akan sedikit demi sedikit dia akan mati hatinya. Nauzubillah min zalik. Jadi begitulah. Jadi dalam kesempatan yang ada ini, saya juga ingin berkongsi. Bila kita sebut masjid ni, dia ada adab, beberapa adab yang perlu kita raikan supaya kita mendapat fadilat. Bukan hanya dia sebagai masjid. Kalau kita sebut surau, orang datang ke surau, ada adab yang berbeza sikit. Yang lain tu hampir sama lah. Jadi bila kita sebut masjid ni, dia adalah tempat yang dia hormati. Dia kena masuk dan membuat penghormatan dalam masjid, iaitu dengan tahiyatul masjid. Nah itu. Sebelum ini mungkin orang tak sembahyang tahiyatul masjid sebab di surau. Jadi lepas ini nanti kecuali tengah dekat azan, dekat qamat, tak payahlah. Tapi kalau masih ada masa, maksudnya masuk terus tahiyatul masjid. Sepatutnya macam tu lah. Sepatutnya macam tu. Okey, kita ulang kaji sikit lah tentang tahiyatul masjid ni. Walaupun kita dah biasa kan, di masjid-masjid lain kita pergi, kita datang, kita tahiyatul masjid. Tetapi tidak dinafikan ada, masih ramai juga masyarakat Islam yang tidak menganggap ini sebagai penting. Solat tahiyatul masjid ini tidak penting. Terutama kalau pergi ke masjid, kalau masjid sekirin lah saya katakan, terutama orang yang mengadakan kenduri. Nah, ini minta maaf lah. Orang yang mengadakan kenduri ini memang boleh hitung lah berapa ramai orang yang jumlahnya 500 orang tu sembahyang di masjid. Sebab dibuat di dalam masjid. Bukan hanya dibuat di dalam dewan. Kalau dewan masjid Syikirin itu, dewan serbaguna itu mungkin saya boleh katakan tak faham. Sebab itu ada perbincangan antara kami juga. Sebab situ dewan serbaguna itu kalau tak sembahyang di masjid pun tak faham. Tapi kalau di luar ini, di luar maksudnya daripada dom solat, tempat orang sembahyang selalu tu, itu maksudnya orang masuk di situ maksudnya dia kena solat tahiyatul masjid. Kecuali abiris sabil.
Bila Sayyidina Muslim datang sekejap tu keluar lagi, itu tak apa. Tapi kalau dia nak duduk, dia kena tahiyatul masjid. Walaupun dia bukan wajib, dia adalah sunat yang sangat dititik beratkan, sehingga ulama Imam Nawawi menyatakan makruh hukumnya duduk. Kalau tidak ada uzur, duduk, duduk. Kita tengok sikit. Solat tahiyatul masjid adalah solat sunat muakkad. Tengok Solat sunat muakkad maksudnya macam kita buat korban. Dia sunat muakkad tu. Korban akikah sama, itu dia punya status tu. Maksudnya tinggi daripada sunat biasa. Dia adalah sunat muakkad, iaitu selamat datang. Bagi yang menghormati masjid yang dilakukan sebanyak 2 rakaat sebaik sahaja memasuki masjid, iaitu sebelum seseorang duduk atau melakukan sesuatu yang lain. Itu kalau dia nak duduk, kalau dia masuk ambil barang keluar lagi tak apa. Sabda Rasulullah SAW, apabila salah seorang di antara kamu mendatangi atau memasuki masjid, maka janganlah dia duduk sebelum mengerjakan solat 2 rakaat. Hadis Imam Bukhari dan Muslim. Ini. Nanti ada perbincangan lah sikit. Dalam sebuah riwayat yang lain disebut, jika salah seorang di antara kamu memasuki masjid, hendaklah dia tidak duduk sehingga mengerjakan solat 2 rakaat. Hadis riwayat Bukhari. Yang tadi Bukhari Muslim, yang ini riwayat Imam Bukhari. Sekiranya sampai ke masjid hanya beberapa menit sahaja akan didirikan solat fardu, maka memadilah seseorang itu mendirikan solat sunat sebelum fardu, dan ia sudah dikira sebagai memenuhi tuntutan solat sunat tahiyatul masjid. Contohnya, ini ada pembahasan juga. Kita sampai ke sini, azan. Kita nak sembahyang tahiyatul masjid, kita nak sembahyang qabliyah. Mana satu yang kita nak pilih? Sebab tak lama lagi lepas itu qamat. Itu qamat. Kalau sekarang ni kita tak dibenarkan panjang sebenarnya, lepas azan tak sampai 20 minit macam di Mekah. Jadi sekirin pun sebenarnya kita buat 20 minit. Selepas azan subuh 20 minit atau 20 minit baru kita sembahyang subuh. Tetapi sekarang lepas azan, lepas 5 atau 10 minit terus kita qamat. Jadi macam mana kalau kita berada dalam situasi macam ini? Adakah kita nasihat tahiyatul masjid ataupun qabliyah? Menurut pembahasan daripada ulama, dia kata tunaikan solat qabliyah. Qabliyah contohnya kita nak sembahyang apa? Kita nak sembahyang zuhur contohnya. Dah azan ni, saya masuk tu dah orang dah sembahyang sedang solat qabliyah. Contohnya apa yang perlu saya buat? Saya sembahyang qabliyah saja. Itu telah memenuhi tahiyatul masjid. Itu telah memenuhi tahiyatul masjid. Kecuali saya datang lebih awal, sebelum azan saya datang, saya pun sembahyang tahiyatul masjid. Sembahyang tahiyatul masjid, lepas itu bila azan saya sembahyang qabliyah lagi. Ataupun waktu masih panjang, saya sembahyang tahiyatul masjid, lepas itu saya sembahyang qabliyah juga. Dua-dua saya boleh. Tapi kalau sempit, ambil saja itu sunat qabliyah. Dia boleh, dia juga mencakupi, iaitu telah tertutup lah, cover setelah kita, iaitu tahiyatul masjid. Itu. Kadang kita bingung juga nak sembahyang apa ni. Ini tak lama lagi qamatnya. Jadi sembahyanglah qabliyah saja. Itu yang perlu kita buat. Boleh juga untuk menyatukan dua niat antara mana-mana solat sunat qabliyah dan solat tahiyatul masjid. Boleh juga, tapi kita ulama menyatakan kita sembahyang qabliyah itu dah cukup, maksudnya telah memenuhi kehendak itu tahiyatul masjid. Jika seseorang itu meninggalkan solat sunat tahiyatul masjid tetapi terus menunaikan solat sunat qabliyah atau solat wudu, maka ia juga memadai. Karena hadis ini di atas berbentuk umum, yaitu mendirikan solat 2 rakaat. Masuk-masuk sembahyang wudu. Kadang kita lepas wudu, kita sembahyang apa? Sembahyang solat wudu. Lepas itu terus azan. Kita nak sembahyang apa lagi lepas ini? Sembahyang qabliyah. Sudah tertunailah kehendak daripada apa? Sembahyang sunat. Tahiyatul masjid itu. Sudah memadai. Tapi kecuali kita masa panjang, kita nak tahiyatul masjid dulu, itu qabliyah.
Tapi kalau kita sembahyang mulai daripada sunat wudu dulu. Sampai masuk dalam ni sembahyang tahiyatul wudu. Bukan tahiyatul wudu ya. Sembahyang sunat wudu, sembahyang sunat wudu sebab dia disebut sebagai salat sunat wudu ni sebab berkaitan dengan wudu. Masuk dalam sembahyang sunat wudu, lepas tu sembahyang tahiyatul masjid. Lepas itu nak sembahyang qabliyah, lepas itu selepas azan silakan. Dia macam tu. Tapi kalau tengok masa dia sempit, maka qabliyah sudah memadai. Apabila berkelapangan dan ada kesempatan, maka adalah sewajarnya seseorang itu melakukan solat sunat tahiyatul masjid berasingan yang hasilnya akan memberatkan bagi timbangan amal akhirat. Itu yang paling baik. Kalau mau cukup masa, kenapa tidak sembahyang dua-dua? Tahiyatul masjid dulu, lepas itu qabliyah. Semakin banyak semakin bagus, memberatkan timbangan amal. Itu sebenarnya. Apa tujuan tahiyatul masjid ni? Yang pertama, sebagai cara memuliakan masjid yang merupakan rumah Allah. Bukan tempat Allah tinggal, tak. Namanya rumah Allah, maksudnya rumah yang Allah istiharkan sebagai tempat yang termulia di dunia ini. Tempat beribadah, menghambakan diri kepada Allah. Tempat memuliakan Allah ni, maksudnya cara memuliakan masjid itu dengan tahiyatul masjid. Kecuali di Mekah. Mekah berbeza sikit. Kalau sampai di Mekah, apa yang kita buat? Paling baiknya adalah tawaf. Tawaf tahiyatul bait. Sampai tawaf, itu bagi yang kuat lah, yang mampu nak buat. Tapi kalau tak kuat rasanya, panas sangat, bukan duduk sampai di masjid haram, sembahyang tahiyatul masjid macam biasalah. Tapi kalau kuat sampai saja tawaf terus, 7 keliling, lepas tu baru duduk. Itu yang paling baik lah. Itu paling baik. Itulah sebenarnya tahiyatul masjid, menghormati Kaabah, menghormati masjid yang ada. Yang kedua, memupuk sifat rendah diri dan beradab semasa berada di masjid. Jadi masjid ini tempat yang sangat mulia, bukan milik siapa-siapa, tetapi milik Allah. Kita hanyalah menumpang untuk berubudiah kepada Allah, untuk meraih ganjaran pahala yang ada yang Allah sediakan. Yang ketiga, menggalakkan umat Islam mendapat pahala berganda ketika di masjid. Masjid ini kita boleh niat, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Jantung, boleh kita niat. Tertib sebaik-baik sahaja sampai di masjid hendaklah dilakukan perkara-perkara berikut, yaitu dengan apa? Yang saya sebut tadi, memulakan langkah kanan, salawat dulu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Itu surah pun boleh juga. Tapi kalau masjid itu memang adab masuk masjid ni dengan baca doa. Setengah masjid diletak depan pintu, sebab kadang kita tak hafal, tak depan pintu, salawat dulu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, tapi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Pendeknya, ya Allah, bukalah untukku pintu rahmatmu. Jadi rahmat Allah ni ada di masjid. Kita minta supaya Allah membukakan pintu rahmatnya dan memberikan rahmat kepada kita yang ada di masjidnya. Saya ni ya Allah, nak masuk masjid ni minta rahmat daripada-Mu. Begitu juga apabila kita keluar, masuk langkah apa? Langkah kanan, langkah kanan. Kalau keluar langkah kiri, kaki kiri. Tadi kaki kanan. Nampak simpel, tetapi kadang orang dia tak tahu pun apa keluar sukatinya. Kaki kiri, kaki kanan kah? Tak. Masuk kaki kanan dengan baca doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Itu kenapa lazimkan, biasakan. Keluar, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Semua pendek. Ya Allah, aku mohon karunia daripada-Mu. Aku mohon kurnia daripada-Mu. Apa kurnia daripada Allah? Macam-macam. Dalam bentuk duniawi, kesehatan, keafiatan, harta, kebahagiaan, kemudahan,
itu pemberian Allah yang Allah sediakan untuk hambanya. Jadi kita bila kita keluar daripada masjid tu minta lagi kepada Allah, ya Allah, aku nak cari rezeki ni, bagilah aku rezeki di semua ya Allah. Keluar masjid kena macam tu, langkah kiri. Teruskan, meneruskan perjuangan seterusnya, mencari rezeki, pergi ke pejabat dan sebagainya. Jadi dia ada adab dia sendiri. Itu juga dengan orang yang ada haid. Yang haid ni tak boleh masuk masjid. Itu kalau dia ada haid, dia tak boleh masuk. Dia di luar sahaja. Di luar saja. Boleh dia datang ketika hari raya, tetapi di luar saja mendengar khutbah. Itu. Ada adab untuk orang yang haid ni. Itu juga dengan orang yang junub. Orang junub. InsyaAllah lah di sini semuanya tak ada junub. Tak ada yang junub datang ke masjid. InsyaAllah. Jadi itu di antara ada adab yang perlu kita sama-sama tahu. Okey, rasanya itulah yang ada beberapa lagi sebenarnya perkara-perkara yang perlu kita tahu juga dengan ada adab di masjid ni. Saya tengok lagi. Okey. Ini ada persoalan yang dia bangkitkan. Seseorang itu masuk ke dalam masjid dan terus duduk di saf, dalam saf. Kita tengok masuk duduk dalam saf. Kemudian dia tersedar masih belum mendirikan solat sunat tahiyatul masjid. Aku belum mula solat tahiyatul masjid. Contohnya, bolehkah dia bangun semula dan melakukan solat tahiyatul masjid? Okey. Solat tahiyatul masjid adalah solat 2 rakaat yang amat dituntut kepada seseorang yang miskin masjid. Ini satu hadis diriwayatkan oleh Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, apabila salah seorang di antara kamu masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia duduk sehingga dia selesai salat 2 rakaat. Rawahul Bukhari. Itu di antaranya lah. Ulama mengeluarkan beberapa faedah daripada hadis itu. Dan kami seperti berikut. Hadis itu menjelaskan disyariatkan solat 2 rakaat bagi sesiapa yang masuk ke dalam masjid. Ia turut menjelaskan solat tahiyatul masjid jumlahnya 2 rakaat. Justru tidak diterima sekiranya dilakukan hanya 1 rakaat sahaja. Sebagian ulama berpendapat arahan mendirikan solat sunat tahiyatul masjid hanya membabitkan orang yang ingin duduk dalam masjid sahaja. Kalau lalu ambil barang keluar tak payah. Jika seseorang itu masuk kemudian keluar tanpa hajat untuk duduk di dalam masjid, maka dia tidak termasuk dalam tuntutan itu. Terdapat satu hadis menjelaskan kepentingan mendirikan salat tahiyatul masjid sekalipun seorang itu sudah duduk sebentar, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Bila berkata, pada satu hari aku masuk ke dalam masjid, lalu aku melihat Rasulullah SAW sedang duduk secara bersendirian. Ini Abu Zar, salah seorang sahabat. Kerana baginda berkata kepadaku yang bermaksud, wahai Abu Zar, sesungguhnya bagi masjid itu ada tahiyatnya. Sesungguhnya tahiyatul masjid atau tahiyat bagi masjid adalah 2 rakaat. Maka bangunlah kamu dan dirikan 2 rakaat tersebut. Kalau ikut Abu Zar ni, tengok Rasulullah duduk, dia pun duduk. Maka Rasulullah pun menyatakan bahawa bagi masjid itu ada tahiyatul masjid, iaitu dengan melakukan 2 rakaat. Kemudian Abu Zar berkata, lalu aku pun bangun dan mendirikan salat 2 rakaat. Dan aku kembali dan duduk semula bersama Rasulullah SAW. Riwayat Ibnu Hibban. Ini satu ketika Rasulullah duduk. Satu ketika lagi kita tengok dalam hadis, Rasulullah sedang khutbah. Sahabat masuk lambat, sahabat ni duduk. Sahabat ni duduk. Saya Rasulullah kata, "Qum, salli." Bangun dan solatlah. Kita ke salat Jumaat. Tengok Jadi sahabat ni pun terus sembahyang, sunat. Walaupun ada pembahasan yang kita dengar, kata ada majlis ilmu, dia kata tak payahlah sembahyang tahiyatul masjid, duduk je dengar. Tak, kalau kita tengok khutbah ni adalah majlis ilmu,
ceramah macam ini adalah majlis ilmu, sama mulia ni. Kalau ketika Rasulullah khutbah, yang orang tak boleh bercakap, itu pun Rasulullah suruh orang yang masuk ni sebelum dia duduk, suruh dia sembahyang tahiyyatul masjid. Tengok Yalah, khatib boleh bercakap, bercakap dengan makmum cuma respon sajalah. Dia tak boleh nak kata, oh ya Rasul. Dia tak boleh nak cakap banyak. Sebenarnya dia menyebabkan mungkin terbatal pahala dia. Akan terbatal lah pahala dia. Jadi sahabat ini terus mengiyakan dan dia terus sunat 2 rakaat. Jadi ulama membahas bahawa begitu pentingnya solat tahiyatul masjid ni, sehingga kan dalam keadaan Rasulullah sedang khutbah pun dia suruh sahabat ini untuk solat tahiyatul masjid. Dalam keadaan ceramah macam ni bagaimana? Pun sama juga. Majlis ilmu ni penting dan juga mulia, tetapi ini juga tidak menghalang untuk orang solat tahiyatul masjid. Ada juga saya dengar ceramah orang kata, kalau dalam majlis ilmu ni tak payahlah, duduk je. Tahiyatul masjid juga. Kalau sunat-sunat lain tak payah. Solat apa lagi? Sunat-sunat yang hajat apa tak payah. Itu tinggal. Yang macam tu yang kita tinggalkan. Tetapi tahiyatul masjid ni buat. Sebab dia kata kita nak duduk. Hukumnya makruh. Makruh kata Imam Nawawi, makruh. Imam Nawawi rahimahullah menyebut ulama bersepakat solat tahiyatul masjid adalah sunnah jika tiada keuzuran. Makruh hukumnya untuk duduk sebelum dilakukan 2 rakaat ini. Imam Nawawi ni mazhab Syafi'i ni menyatakan makruh, dia kata. Perlu dijelaskan bahawa tahiyatul masjid itu terhasil dengan sendirinya apabila seseorang melakukan solat fardu ataupun solat sunat lainnya. Seperti yang saya sebut tadi lah, qabliyah dah okey. Sembahyang lain contohnya nak qamat dah. Perlu tak kita ini sembahyang sunat tak untuk menunggu orang nak qamat dah. Tak payah kita tahiyatul masjid. Jadi kita tengok belum lagi nak qamat ni, ada masa lagi. Sebab itu kita penting menetapkan masa. Ada setengah masjid tersorak, dia letak selepas azan qamatnya 5 minit atau 10 minit. Orang pun tengok ada lagi masa ni. Jadi dia pun sembahyang. Tapi kadang-kadang dia tak ada tanda apa-apa, sembahyang lepas tu tiba-tiba Bilal pun bangun nak qamat. Dia baru nak mula. Baru nak mula. Berkaitan isu mendirikan solat tahiyatul masjid selepas duduk sebentar, satu riwayat daripada Jabir bahawa Sulaik Al-Ghatafani mahu solat Jumaat, dan pada ketika itu Rasulullah SAW sedang duduk di atas mimbar. Sulaik terus duduk sebelum mendirikan solat 2 rakaat. Lalu Rasulullah SAW bertanya, adakah kamu sudah mendirikan solat 2 rakaat ketika solat Jumaat? Ini yang sebut tadi. Maka Sulaik menjawab, tidak, belum. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maksudnya bangunlah kamu dan tunaikanlah itu solat 2 rakaat. Hadis riwayat Imam Muslim, sahih. Jadi maksudnya dalam 2 keadaan yang kita tengok. Satu ketika Rasulullah duduk di masjid sendirian, datang Abu Zar, Rasulullah kata sembahyang masjidnya ada tahiyatul masjid, kata kena tunaikan. Abu Zar pun tunaikan. Kisah yang kedua ni Sulaik Al-Ghatafani, dia nak duduk ketika Rasulullah sedang khutbah. Kini dia rasa tak boleh dalam sembahyang ni orang Rasulullah sedang khutbah. Rasulullah kata, kamu dah solat ke? Belum. 2 rakaat. Dia syaratnya belum. Kata sembahyang 2 rakaat. Tengah khutbah ni. Itu. Kesimpulannya, hukum mendirikan solat tahiyatul masjid selepas seseorang duduk adalah dibolehkan. Dah duduk dah, tiba-tiba ingat, bangun. Bangun dah sembahyang tahiyatul masjid. Namun pendapat yang terpilih adalah dibolehkan sekiranya tempoh masa duduk itu sebentar sahaja dan bukan berlanjutan dalam tempoh yang panjang. Lama dah duduk, lama tak payahlah. Kalau duduk baru sebentar, terus. Itu di antara ini pembahasan tentang solat tahiyatul masjid ni. Memang kita dengar ada kata tak payahlah, ini sunat je. Yalah, memang sunat tetapi makruh kalau kita tinggalkan. Jadi apa gunanya kita buat yang makruh? Sedangkan kita datang ke masjid pun nak dapat pahala, nak dapat fadilat yang berbagai-bagai. Fadilat kita jalan tu
sudah ada. Artinya di rumah tu kita berjalan kaki, ataupun daripada kereta kita jalan kaki, itu pun fadilat. Allah ampunkan dosa, Allah angkat derajat, Allah bagi pahala. Keluar nanti pun macam tu juga. Duduk dalam masjid pun i'tikaf, mendengar ceramah dapat pahala. Sembahyang tahiyatul masjid sebelum daripada kita duduk dapat pahala. Itu kelebihannya. Jadi maksudnya orang yang sembahyang di rumah dapat tak? Tak dapat. Banyak kekurangan orang sembahyang sedia di rumah. Kita tengok apalagi kalau di Masjid Haram. Kadang-kadang orang ni malas duduk di hotel saja. Ini kita tengoklah. Jiman di belakang Kita kempen sebenarnya dalam kursus asas haji ni, sebenarnya jemaah-jemaah tolonglah jangan lepaskan peluang bila dah takdirkan dapat menunaikan haji ni, jangan lepas peluang untuk solat di masjid. Jangan sembahyang di hotel. Ini yang kita selalu tengok macam tu. Saya pun macam tu juga sahabat-sahabat yang lain pun penceramah-penceramah lain pun selalu realitinya ada saja jemaah yang memang kata dah sampai ke hotel dah seronok dah, malas nak pergi. Panaslah dia kata, basah sesak di Masjid Haram. Kecuali orang yang uzur, kakinya yalah lututnya tak kuat, dia pun uzur. Itu Tetapi yang sihat ni tak payahlah sebenarnya di hotel. Walaupun membahaskan yalah pahala sembahyang tu sama, 100,000 di hotel, sebab dia seluruh tempat di Mekah tu sembahyangnya sama 100,000. Kalau dia kalau di masjid sama juga, tetapi tetap dia kalah. Kenapa saya sebut kalah? Sebab orang yang berjalan ke Masjid Haram ni langkahnya sangat dihitung tu berapa banyak langkah dia. Kalau 1 kilometer tu berapa langkah. Masuk ke dalam masjid niat i'tikaf. Tengok Kaabah dapat pahala. Kita sebenarnya di hotel apa yang kita nak tengok? Bilik hotel je kita tengok katil. Tengok. Banyak sangat kekurangan kita. Sampai di Masjid Haram lagi, tawaf lagi, tawaf tahiyatul bait, tawaf lagi, tawaf sunat. Kita nak balik selepas kita i'tikaf sembahyang nak balik ke hotel, tawaf sunat lagi. Itu pun dapat pahala lagi. Balik lagi ke rumah. Mana ada orang boleh buat yang duduk di hotelnya? Itu. Ini jadi ini kena ada kesedaran ini sebelum kita pergi haji. Dah ada. Dan ini tidak mungkin boleh dimiliki melainkan orang yang sudah lazim pergi ke masjid, pergi ke surau. Sebelum dia pergi haji dah bertahun-tahun dah jadi hidup telah hidup dalam diary kehidupan dia ni. Bukan orang yang baru nak jinak-jinak kadang-kadang sampai di sana rasa mencabar, malaslah sembahyang di masjid. Sesak sangat. Nak kencing pun susah. Macam-macam lah alasan. Macam-macam alasan. Kita fikir syaitan tak adakah di Mekah? Ada. Jangan kita fikir di Mekah mana ada syaitan nak bisik kita keburukan. Ada. Abu Jahal, mana dia Abu Jahal? Di Mekah. Abu Jahal, Abu Lahab di Mekah. Syaitan tu iblis ada di Mekah. Yang kita fikir tak ada benda apa dicuri di Mekah. Ada. Jadi sebab itulah saya kata jangan orang kata kalau sampai Mekah ni okey, semuanya okey. Tak, tetap dosa dicatat, ganjaran pahala pun berganda-ganda. Dosa pun setengah ulama katakan berganda juga. Sebab itulah kena bersungguh-sungguh. Jadi oleh yang demikian kita mengharapkan agar yalah tahun ini kita tidak ataupun kerajaan tidak menghantar, tidak membenarkan sebenarnya jemaah untuk menunaikan haji. Bukan hanya Malaysia, negara lain pun sama. Kecuali ialah rakyat Arab Saudi saja. Dan sedikit ialah mungkin orang luar yang sudah duduk di situlah. Ini dah tinggal beberapa hari lagi ni kita tengok. Orang dah siap-siap nak pergi ke nak menunaikan haji lah. Kita tak dapat pergi haji, okey, orang yang ada rezeki ni buat korban. Ini surau ada buat korban ni. Kita menjadi sekiranya tak ada tahun ni. Darul Hidayah pun tak ada, takbah pun tak ada. Memang SOP dia memang ketat. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan sahabat-sahabat kita di Masjid Darussalam ni, insya-Allah. Jadi yang tidak dapat
pergi haji, korban, kalau tidak dapat korban sini, korban di luar pun ada. Kalau isi korban dah meningkat dah harga dia. Biasa dulu 290, tahun ini 650. Dia kata kami tidak mengadakan di luar negara tahun ini sebab memang orang tak boleh keluar. Dia buat menumpuk dalam negara saja. Jadi meningkatlah harga. Ada juga macam Malaysia 280 ke 90 korban di Sudan. Ada beberapa negara lah, Sudan, di Palestin. Tapi berbeza-beza harga, berbeza-beza harga. Boleh juga kita kalau kita nak buat korban, bagi yang ada kelapangan rezekinya, insya-Allah. Dan gitu juga dengan apa? Kalau kita tak mampu nak itu, rebutkan peluang, 10 hari Zulhijjah, awal Zulhijjah. Itu yang berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang sahih, bahawa ada ganjaran yang Allah sediakan bagi orang yang melakukan amal ibadah 10 awal Zulhijjah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 10. 10 tu hari raya lah. Yang sebelum itu adalah siapa yang mampu dia boleh berpuasa daripada awal. Boleh. 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 9. Puasa Arafah. Hari Arafah. Paling kurang pun puasa hari Arafah lah. Tapi kalau mampu boleh daripada awal tu. Boleh. Sunat. Dan melakukan berbagai-bagai amal yang lain juga. Sebab itulah di antara hari-hari yang besar di sisi Allah SWT. Itu hari di mana seperti apa kalau kita bulan Ramadan 10 hari terakhir itu iaitu Al-Qadar ataupun malam Al-Qadar. Ini sangat besar juga di sisi Allah SWT ni. Iaitu apa? 10 awal Zulhijjah. Jadi rebutlah. Bagi orang yang nak berkorban, ini kita ulang-ulang lah sebagai orang kaji lah. Bagi orang yang korban, ketika dia masuk 1 Zulhijjah nanti, dia kena menahan diri lah. Disunatkan dia untuk menahan diri, itu tidak memotong kuku dan juga rambutnya. Itu sunat lah. Kalau dia tak buat ini pun masih salah korban dia. Cuma itu adalah dari segi keafdalannya, dari segi kelebihannya. Maksudnya dia kena potong awal-awal lah. Masuk je 1 Zulhijjah, maka dia kena tahan, jangan potong lagi sampailah selepas dia selesai menyembelih atau disembelih dia punya korban dia, maka bolehlah dia potong kuku dia. Bayangkan 10 hari tu lumayan juga kuku 10 hari. Kalau yang ada misai janggut tu berasa nampak. Itu tapi itulah macam orang buat ihram juga. Dalam keadaan ihram tu tak boleh potong, tak boleh cabut, tak boleh ini. Tapi ini di antara amal ibadah yang kita boleh laksanakan di bulan Zulhijjah nanti. Kalau orang yang tak sempat pergi ke memang tak sempat pun. Memang kita tidak pergi haji tahun ini, sahabat-sahabat yang telah mendapat kelulusan sebenarnya diberikan surat kata tahun ini anda dipilih untuk menunaikan haji. Memang dipilih, tetapi memang tak dapat pergi. Itu. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT, masih ada masa, sikit lagi masa. Saya sebagai orang kaji tadi kepada apa? Ada adab dalam masjid ni. Ada adab di masjid juga, iaitu selain daripada kita solat tahiyatul masjid, Allah SWT firman, ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu. Wahai anak Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hendaklah kamu berpakaian dengan pakaian yang elok setiap kali kamu datang ke masjid. Itu dia punya suruhan, maksudnya menggunakan pakaian yang elok. Itu di antara sunnah, adab kita pergi ke masjid. Kecuali kita maksudnya baju saya inilah yang ada, apa boleh buatlah. Di samping menutup aurat, maksudnya kita menggunakan pakaian yang memang terbaik. Mungkin taklah sampai tahap bersabuk semua tiap malam, taklah. Maksudnya kita rasa dah okey dah, kemas pakai minyak wangi. Minyak wangi pun disunatkan juga, supaya kita bau harum. Itu sebenarnya juga bersugi, menghilangkan bau-bau yang menyebabkan jemaah tidak selesa.
Yang dah makan durian jangan datang ke masjid. Itu makruh tu. Bukan hanya apa bawang. Kalau zaman Rasulullah makan bawang, tetapi ini makan durian bunyi. Jemaah-jemaah kiri kanan tu, ada orang makan durian. Hilang khusyuk orang. Itu kena hati-hatilah. Ini musim durian ni. Jadi tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan Allah SWT memberkati kita semua dan kita mendoakan agar jawatan kuasa pengurusan Masjid Darussalam ni diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk memikul tanggungjawab dan juga sama-sama berusaha untuk menaikkan lagi dari segi kemampuan dia untuk menjadikan masjid ini sebagai pusat masyarakat, insya-Allah. Jadi saya doakan amin ya rabbal alamin. Jadi terima kasih di atas perhatian. Mohon maaf di atas kelemahan dan kesalahan. Kalau ada kesalahan tolong tegurkan. Itu saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.